macam ada pemberat lah kan. Lepas tu dia apik dengan apik J. Lepas tu dia pun ayunkan. Berlakulah ayunan tau. Daripada bilah gergaji tu dia bergetar. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Tapi didapati dia punya sesaran semakin lama semakin menurun. Tengok ni, daripada amplitude dia semakin menurun, semakin menurun. Sehinggalah pada suatu masa dia akan berhenti daripada berayun. Kalau kita tengok. Dia punya ni kita panggil fenomena pelembapan. Pelembapan disebabkan oleh geseran antara molekul-molekul udara. Okey, geseran, mungkin ada seretan, mungkin ada pemanasan tak. Bila dia bergeser dia akan jadi panas. So tenaga tu akan bertukar, akan hilang ke persekitaran tak. Dalam bentuk bunyi ke, sebab dia bergeser bunyi kan. Bunyi tu satu bentuk tenaga juga. So daripada tenaga kinetik kalau dia bergerak tu mungkin dah bertukar menjadi tenaga bunyi ataupun tenaga haba sebab dia bergeser. Okey, maka dia akan mengalami pelembapan. Okey, soalan dia, gariskan jawapan yang betul dalam kurungan untuk melengkapkan ayat di bawah. Pelembapan adalah satu situasi apabila ayunan berkurang. Amplitude dia berkurang. So amplitude dia berkurang. So soalan gini ni adalah soalan mengingat. So mengingat. So kena ingatlah amplitude ke panjang gelombang yang berkurang. Okey. Kedua, nyatakan satu sebab. Kalau dia suruh nyatakan satu sebab, ini soalan pemahaman ataupun soalan memahami. Okey. Sebab apa berlakunya pelembapan? Macam saya sebut tadi. Sebab ada daya geseran. Daya geseran antara objek dengan molekul udara. Molekul udara, geseran. Ataupun ada daya seretan ke, tak masalah. Ataupun berlaku pelembapan ni disebabkan tenaga telah terbebas ke persekitaran. Terbebas ke persekitaran. Boleh juga, diterima juga. Apakah yang akan berlaku pada tempoh sistem ayunan apabila plastosin lebih berat digunakan? Kalau plastosin tu asal-asalnya kita guna hot ringan. Lepas tu kita tambah berat dia. Apa akan jadi? Apa akan jadi pada tempoh sistem? Berkurang. Habis semakin berkurang. Tempoh dia berkurang. Tempoh berkurang Betul. Anda pasti? Pasti ke tak? Berkurang ke bertambah dia punya tempoh? Adakah dia jadi semakin laju ataupun semakin lambat? Tambah. Cepat. Kalau kita tambah berat, kalau kita contohnya lah, kalau saya ada buai, awak naik buai. Satu buai tu adik awak naik. Satu lagi orang yang tua pada dia, berat pada dia naik. Ada beza ke tak? Ada. Ada tak? Ada. Ya ke ada? Awak pasti? Tak ada tu. Dia tak ada sebenarnya. Tak ada perbezaan. Sebab jisim tidak mempengaruhi tempoh ayunan. Yang mempengaruhi tempoh ayunan adalah panjang dia. Sama ada buai itu lebih panjang ataupun buai pendek. Dia berayun. So tiada perubahan sebenarnya di sini. Tiada perubahan. Okay. Kalau ikut sistem ayunan lah, sistem tapi biasanya kalau objek yang berat ni, dia punya rintangan tu lebih tinggi. Dia jadi lebih lambat sikit Dia tu. Okey, berikan satu cadangan untuk mengurangkan kesan pelembapan. Kita tak mahu beri dia melembab.
kita boleh buat kat mana? Kita kena buat dalam persekitaran vacuum. Lakukan eksperimen dalam vacuum. Sebab apa vacuum? Sebab vacuum tak ada udara. Maka dia tak ada rintangan. Jadi pelembapan tu tak berlaku lah. Sebab tu bumi boleh mengelilingi matahari daripada zaman dulu-dulu lagi tanpa ada pelembapan. Sebab apa? Sebab tak ada rintangan. So dia boleh bergerak sekata ikut masa yang betul. Tu menunjukkan tiada rintangan ataupun daya luar yang bertindak. Tapi kalau Jago. Ya. Vacuum tu dengan kedap udara sama je. Kedap udara ni, udara tak boleh masuk. Udara dah ada dah dalam tu. Tapi udara luar tak boleh masuk. Tu kedap udara. Vacuum ni tak ada udara tu. Udara dikeluarkan daripada tu. Kalau kita beli biskut dalam tin tu kedap udara. Bila kita tutup, udara masih ada dalam tu. Cuma udara di luar tak boleh masuk. Faham tak? Tu beza di antara kedap udara dengan keadaan vacuum. Vacuum tak ada udara tu. Udara ada di dalam pun kita sedut buat tubik. Supaya dia tak ada apa-apa molekul, kosong. Itu. Okay, next. Rajah 5.3 menunjukkan gelombang air bergerak ke sebuah pemantul satah. Gelombang air tersebut dihasilkan oleh bar kayu yang bergetar pada 15 kali sesaat. Okey. Dia nak sebut apa sini ni pada kadar 15 kali sesaat? Sebenarnya dia nak sebut pasal frekuensi sebenarnya. Dia nak sebut pasal frekuensi. Frekuensi itu maksud dia kalau kita baca buku balik, frekuensi adalah bilangan getaran dalam masa 1 saat. Katakan 30 Hz. Maksudnya dia bergetar 30 kali dalam masa 1 saat. Ataupun dia ayunan kalau dia sejenis benda yang berayun lah. Dia melakukan 30 ayunan dalam masa 1 saat. Itu menunjukkan frekuensi. So sini ni maksud lain dia adalah dia nak sebut gelombang tu adalah berfrekuensi 15 Hz sebenarnya. Okey, soalan yang pertama, apakah maksud panjang gelombang? So panjang gelombang ni awak boleh sebut jarak antara dua titik sefasa. Ataupun nak mudah lagi awak boleh tulis jarak antara dua puncak gelombang yang bersebelahan. Dia mesti ada perkataan bersebelahan tu. Sebab apa? Kalau awak sebut jarak antara dua puncak saja, mungkin puncak A ke puncak nombor 4. Tak jadi juga. Mesti jarak antara dua puncak gelombang yang bersebelahan. Ataupun lukis gelombang gitu. Lepas tu awak ambil puncak dengan puncak, awak buat satu jarak, lepas tu tulis lambda ataupun panjang gelombang. Tulis panjang gelombang. Boleh juga. Walaupun ruangan jawapan dia tu titik-titik lah. Awak jawab dengan kaedah lukisan pun dia terima kalau fizik. Tak ada masalah. Okey? Nak menunjukkan panjang gelombang tu adalah jarak antara dua titik sefasa. Dua titik sefasa tu kalau daripada puncak ke puncak, lembangan ke lembangan. So sini awak boleh tulis sama ada jarak antara dua puncak gelombang yang bersebelahan ataupun jarak antara dua lembangan gelombang yang bersebelahan pun diterima. Okey, pada rajah 5.3, lukiskan gelombang air yang dipantul. Biasanya kalau lukis-lukis ni dua markah. Sebelum nak melukis, kita kena buat satu garisan arah perambatan dia dulu.
arah perambatan. Nampak sini? Kita ekstrapolasikan dia. Tarik sini sehinggalah dia menyentuh pemantul tu. Bila ada dah sentuhan dia situ, kita kena lukis satu dia panggil garis normal. So garis normal ni biasanya kita lukis dalam keadaan putus-putus. Lukis dalam garis normal. So kalau dalam periksa biasanya untuk garisan garis normal ni dah dapat 1 markah. Okey. Lepas tu bila kita dah ada garis tuju dan garis normal, maka kita kena ikutlah peraturan pantulan. Apa pantulan kata? Sudut tuju sama dengan sudut pantul. Maka dia akan terpantul pun sama sudut juga dengan sini. So dia akan terpantul ke arah sini. So sudut pantulan dia sepatutnya samalah. Sini sama dengan ni. Okey. Nah, barulah kita lukis gelombang yang terpantul. Okey, gelombang yang terpantul 90 darjah juga ataupun berserenjang 1. Agak-agak je. 2. Agak-agak juga. 3. Agak lagi. 4. Okey. So maksudnya pantulan dia tu sama, dia tidak berubah panjang gelombang. Yang berubahnya adalah arah sahaja. Arah saja. Frekuensi tak berubah. Gelombang tak berubah. Right. So arah saja. Kalau awak dapat lukis macam ni, dah awak akan dapat markah penuh lah. Markah 1 dan markah 2 untuk gelombang pantulan. Okey. Seterusnya, hitungkan gelombang panjang gelombang air. Panjang gelombang. So dalam maklumat dia mesti ada. Okey, dalam maklumat dia beri atas ni jarak antara hujung ke hujung ni adalah 18 cm. Okey, 18 cm tu bukan jawapan dia lagi. Sebab apa? Sebab dia banyak gelombang sini. Panjang gelombang jarak muka gelombang yang bersebelahan tu. Maksudnya sini jarak dia. Ni baru lambda. So berapa lambda tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So lambda di sini adalah panjang gelombang sama dengan 18 cm bahagi dengan 6. Sebab 6 panjang gelombang situ. So 18 bahagi 6 bersamaan dengan 3 cm. Sini jawapan dia. Mudah sangat. Kalau pengiraan, kalau ketah 2, pengiraan yang mudah-mudah saja. Dia tak beri pengiraan panjang-panjang. Kalau awak panjang sikit tu mesti ada pada kertas 1. So kena standby lah pada kertas 1 tu. Soalan banyak pengiraan sebenarnya kertas 1. Okay. Dan soalan kertas 1 juga dia ada banyak pengacau dia panggil. Disruptor dia panggil. So antara jawapan A, B, C, D tu dia ada 1 ataupun 2 jawapan pengacau. Jawapan pengacau dia boleh agak dah. Awak selalu tekan kalkulator, jawapan akan keluar yang ni. So kira awak salah je dapat jawapan. Tak ada kompromi dah, awak pun tanda B. Saya yakin cikgu. Tengok salah. So kena hati-hati dengan kertas 1, right? Seterusnya, berapakah laju gelombang? Okey, kalau gelombang rumus untuk laju ada 1 saja. Apa rumus dia? Siapa ingat? Siapa ingat rumus bagi gelombang, laju gelombang? V sama dengan F lambda. Ya, V sama dengan F lambda. So, ada kaitan dah tadi dengan lambda yang kita cari dan frekuensi yang dia beri pada soalan atas ni, 15 Hz. Ni 15 Hz. So, masukkan dalam jawapan sahaja ataupun kita lakukan penggantian. F dia adalah 15 Hz darab dengan panjang gelombang 3 cm. Okey. Perlu tak kita tukar 3 cm tu ke dalam meter? Perlu tak?
Tak berani jawab ah. Tak asal ke? Tak payah tukar. Dah. Anda pasti? Pasti. Anda pasti. Okey. Okey, dalam soalan ni kita boleh tukar, lagi selamat kita tukar. Kita juga tak payah tukar pun tak apa. Sebab apa? Mari saya tunjuk dah. Kalau kita ganti, kalau kita biarkan dia tau. 15 darab dengan 3. Okey. Aku akan dapat 45. So rumus unit bagi halaju adalah meter per saat. Betul tak? Meter per saat. Tadi awak tak tukar 3 cm. Jadi awak tak boleh tulis lah meter per saat. Awak kena tulis sentimeter per saat. Kalau awak jawab gini betul. Betul kan? Tetapi katakanlah awak tukar tak? V sama dengan F lambda. Okey, V sama dengan F lambda, awak ambil 15 darab 3 cm bersamaan dengan 0.03 meter. Tak? Okey. So awak akan dapat 0.45 meter per saat. Okay, awak akan dapat 0.45 meter per saat. Ni pun betul. Kalau ikutnya dia setara ni. Katakanlah dalam jawapan tu awak tak tulis. Sebab awak tak ingat, tak tahu nak tulis unit bagi halaju. Awak pun biar je 0.45 tu tinggal gitu je. So kalau awak ni, kalau 45 ni awak tak tulis unit. Kalau awak tak tulis unit, confirm akan salah. So awak akan dapat markah, satu markah je lah. So jawapan salah. Tak? Sebab tak tulis unit. Kalau tulis unit betul. Okey, kalau soalan gini, kalau awak tukar siap-siap, okey, ni akan dapat satu markah dah. Okey, untuk jawapan ni, okey, sekiranya tahun tu dia maafkan kalau tak ada unit diterima. So awak akan dapat markah yang kedua walaupun tak ada unit. Tapi jawapan awak betul 0.45. Tapi kalau awak jawab 45 kalau tak ada unit salah. Nampak kelebihan dia beri kalau awak tukar unit. Kelebihan dalam kueksa tu dia ada kelebihan juga kalau orang tukar unit ke dalam unit SI. Itu kelebihan dia lah. Walaupun tak ada unit, kemungkinan akan dapat markah tu tinggi. Bergantung kepada perbincangan antara pemeriksa lah. Kadang-kadang tahun tu dia tak ada unit pun dia terima. Kadang-kadang tak diterima. Jadi kita kena standby semua. Sebab fizik ni adalah utama dia adalah pada unit. Identiti bagi fizik adalah unit dia. Kalau tak ada unit, untuk menggambarkan kita belajar fizik lah. Gitu. Okay, next. D. Apakah yang berlaku kepada laju, amplitude, frekuensi dan arah gelombang air selepas dipantulkan? So, 4 markah tu. So, awak kena jawab satu persatu. Yang pertama dari segi laju dulu. Laju, apa yang jadi selepas pantulan? Berubah ke tak? Semakin kecil ke semakin besar? Tidak berubah. Kalau laju tidak berubah. Tidak berubah. Okey, yang kedua, amplitude. Berubah ke tak? Tidak berubah. Amplitude tidak berubah juga? Betul? Betul? Betul. Okey, betul. So, amplitude juga tidak berubah. Yang ketiga, frekuensi. Tidak berubah. Sama juga. Frekuensi pun tidak berubah. Yang berubah adalah arah sahaja. So, arah dia berubah.
So tengok, akan dapat 4 markah. 1, 2, 3, 4. Free ya dapat markah 4. Okey. Apakah yang terjadi kepada amplitud gelombang pantulan apabila pemantul satah dibalut dengan span yang nipis? Bila permukaan lembut, dia tak jadi pemantul. Tak? Pemantul ni mesti permukaan licin dan keras baru dia boleh jadi pemantul. Kalau permukaan lembut, dia akan menyerap gelombang. So apa akan jadi pada amplitud tu? Semakin berkurang. Semakin berkurang. Disebabkan oleh, berikan sebab jawapan anda. Sebab tenaga gelombang diserap oleh span. Sebab apa? Span ni adalah objek yang lembut. Maka dia adalah penyerap bagi gelombang. So dia akan serap gelombang. Kalau kita nak buat pemantul, kita mesti cari permukaan yang licin dan keras. Kalau kita masuk apa-apa pertandingan, contohnya kita masuk pertandingan cooking nature, kita nak memasak guna cahaya matahari saja. Jadi kita kena cari pemantul, reflektor. Boleh tak kita beli kertas pasir sebagai pemantul? Boleh tak? Kita beli kertas pasir, kita pun buat bulat gitu. Kita letak air tengah. Letak cahaya matahari. Sampai kesudah tak masuk air. Sebab apa? Sebab kertas pasir itu adalah bukan pemantul haba ataupun pemantul cahaya. Sebab kertas pasir kan dia kasar tak? Permukaan dia kasar, ada dot rata. Permukaan kalau kita nak buat pemantul ni, dia mesti permukaan licin dan rata dan berkilat. Sebab tu kita beli aluminium foil. Awak pernah tengok tak pertandingan cooking nature? Pernah tengok? Tak pernah Ada, tahun ni pun ada sekolah kita layak dapat. Tapi ambil tingkatan 4 lah. Dia panggil cooking nature. Suka dia ikut task yang diberi. Katakanlah pada hari pertandingan tu dia nak suruh awak masak Maggi. Siapa paling cepat masak, dia menang. Jadi kena ciptalah satu alat pemantul yang boleh masak Maggi dengan cepat. Saya pernah pergi satu karnival peringkat kebangsaan. Saya tengok satu sekolah tu daripada Sarawak, dia buat simple saja. Orang lain bukan main, dia kotak gini, ada antena gini. Rupa-rupanya dia buat macam bentuk kuali dan dia letak Maggi tu betul-betul titik fokus. Maksudnya cahaya tu mari menumpu pada satu titik. Keamatan cahaya tinggi, cepat panas dan masuk dengan cepat Maggi dia. Hebat saya tengok. Menang ke dia? Okey. Paling cepat berapa minit tu? Paling cepat berapa minit? Masa saya tengok tu kurang daripada 5 minit boleh masak Maggi. Sebelum ni saya dalam kepala saya tak mungkin air boleh mendidih di tengah panas. Tahu? Tapi bila saya tengok tu, rupanya boleh mendidih rupanya. Duduk dalam satu bekas, dia letak bawah cahaya matahari, ada pemantul, siap gelegok masuk. Dia guna Dia guna cahaya matahari. Cooking nature dia panggil. bijak. Saya telah biji. Memang jadi kalau tu. Kalau sebelum ni saya tak, memang dalam kepala saya tak percaya lah. Mana boleh gelegok tau. Tapi bila tengok tu, betul lah boleh gelegok sungguh lah. Maksudnya nothing impossible lah. Okay, next. Rajah 53 menunjukkan sebuah radar di lapangan terbang yang memancarkan isyarat gelombang mikro. Radar ni dia nak kesan kapal terbang tau, berada pada koordinat dia. Dia memang ikut kedok dia punya laluan udara. Sebab kapal terbang ni dia dijadual, dia ikut jadual. Sebab setiap minit, setiap masa akan ada kapal terbang yang lalu. Kalau dia tak ikut masa, dia akan accident lah di udara pun. Sebab
kapal terbang ni dia ikut ketinggian dia. Okay, dia laluan udara tu dia ikut ketinggian dia. Kalau dia tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau dia lambat sikit pun dia akan accident. Sebab tu kalau flight delay, dia tak delay dalam masa 1 minit, 2 minit, 3 minit. Mungkin sejam, 2 jam. Sebab apa? Sebab ada laluan lain dah. Sebab dia ikut jadual dah. Okey, jadi dia nak pastikan benda tu ataupun kapal terbang tu ikut betul-betul laluan yang dijadualkan. Tak? Dia mesti ada satu alat yang boleh monitor. Boleh monitor benda tu. Kalau kapal terbang tu lambat, dia akan beri amaran. Akan beri amaran. Kalau cepat pun, dia akan beri amaran. Jadi, pilot tak tahu. Pilot bawa kapal terbang je, dia tahu kapal terbang ada di depan tak. Jadi, dia ada seorang yang monitor dia dari satu pusat, iaitu pusat radar ataupun pusat lapangan terbang. Okey, yang mana cara dia kesan dia, dia beri gelombang mikro. Okay, dia beri gelombang mikro, pergi, kena kapal terbang dan dia berpatah balik. Dia terima isyarat tu. Pergi, patah balik. So, isyarat akan pergi, bila kena kapal terbang, dia berpatah balik. Jadi, dalam masa yang sama, ada satelit kat atas ni. Satelit yang memantau, tujuan dia adalah untuk nak tahu koordinat GPS dia. Tak? Sebab kita sekarang ni pergi mana-mana pun sebenarnya orang boleh tengok kita pergi mana. Sebab apa? Sebab telefon kita tu semua dah dilengkapi dengan GPS dah sekarang ni. Dulu tak, mungkin dulu, kalau pakai telefon dulu tak ada GPS. Sekarang ni telefon berharga 100 pun dah ada GPS. Tak? GPS ni dipantau sepenuhnya oleh satelit. Okey. Lepas tu, dia memancarkan microwave. Sebab apa dia guna microwave? Dia tak guna radio wave. Kalau telefon kita ni guna radio, tak? Tapi sebab apa dia guna microwave? Kalau soalan tu tanya, sebab apa? Gelombang mikro digunakan sebagai alat perhubungan bagi sebuah radar. Apa awak nak jawab? Apa awak nak jawab? Kalau soalan tu tanya, kenapa gelombang mikro digunakan oleh sistem radar? Apa alasan kita? Ni soalan bentuk memahami. Bukan soalan mengingat, bentuk memahami. Kita faham. Sebab apa? Lebih cepat kot. Kalau lebih cepat salah. Sebab apa? Sebab dia bergerak dengan hal laju yang sama. 7 jenis gelombang bergerak dengan hal laju yang sama. Yang pertama, gamma. Yang kedua, sinar X. Yang ketiga, ultra ungu. Yang keempat, cahaya yang kita nampak ni. Cahaya nampak. Lepas tu, inframerah. Microwave dengan radio wave. Okey. Tujuh ni adalah gelombang elektromagnet yang mana dia persamaan dia bergerak dengan hal laju yang sama, iaitu hal laju cahaya. V sama dengan 3 darab 10 kuasa 8. So kalau awak kata dia lebih laju, tak betul. Tak betul. Jadi apa kelebihan microwave? Tak ada orang boleh jawab dengan betul. Ada tak? Ada tak lagi? Frekuensi dia kurang daripada gelombang radio. Apa dia kurang daripada gelombang radio? Frekuensi. Tak. Frekuensi dia lebih daripada gelombang radio. Tu kelebihan dia. Awak silap sikit ya. Frekuensi dia lebih daripada gelombang radio. Bila frekuensi lebih tinggi, dia boleh pergi jauh. Okey? Jadi sebab apa kita guna gelombang mikro? Sebab gelombang mikro ni mempunyai frekuensi yang lebih tinggi dan dia boleh pergi lebih jauh berbanding dengan gelombang radio. Kalau gelombang infrared, dia frekuensi tinggi tapi dia tak boleh pergi jauh. Sebab apa? Sebab infrared ni adalah gelombang yang terhasil daripada objek yang panas.
Objek panas ada haba tau. Jadi haba kalau dia boleh transfer pun, dia transfer tak jauh. Dia boleh transfer dekat-dekat je. Sebab tu infrared kita guna untuk remote saja, remote dekat-dekat, remote TV, remote aircon, tak? Kalau kita nak remote yang jauh sikit, kita boleh guna gelombang radio. Kalau kita nak betul-betul jauh, kita guna gelombang mikro. Alright. So gelombang mikro adalah sejenis gelombang elektromagnet. Elektromagnet. Alright. Dia ada 7 beradik elektromagnet ni. Gamma, sinar X, ultra ungu, cahaya, inframerah, mikro, radio. Okey. Jadi sekarang ni banyak dah perhubungan kita sekarang ni menggunakan gelombang cahaya sekarang ni lah. Contohnya carbon fiber internet kita, Unify guna carbon fiber, microfiber. Fiber optik. Alah, salah pula. Menggunakan fiber optik. Fiber optik tu dia perhubungan melalui cahaya. Kalau zaman dulu kita telefon pun guna arus elektrik. Tak? Kita cakap, katakan duduk di KL. Boleh lagi kita cakap hello, dalam masa 2 saat dia akan sampai. Hello. Lepas tu awak kata hi. Lepas tu 2 saat balik awak dah akan dengar. Hi. So dia ada delay lah kalau guna apa? Kabel elektrik. Zaman dulu telefon lah. Kita telefon ada delay. Masa tu mungkin awak tak ada lagi tau. Tapi sekarang ni dia guna teknologi cahaya. Bila teknologi cahaya ni, kelajuan cahaya, so tak ada delay pun. Kalau kita duduk di Mesir ke, di Australia ke, cakap dengan mak awak tak ada delay pun. Sebab dia banyak guna teknologi cahaya dah sekarang. So teknologi cahaya semakin berkembang. Kalau awak tengok, kalau awak buka internet lah, awak tarik je fotonik. Fotonik tu adalah teknologi foton adalah cahaya. Okey. Banyak lah. Dia boleh buat sensor, dia boleh buat switch telefon. Kalau awak tengok telefon tu sebenarnya bila kita tekan tak telefon ni dia hidup. Bila awak tekan swipe ke atas tu sebenarnya berbilion-bilion keputusan dia terpaksa buat dalam masa yang sangat singkat. Banyak keputusan dia. Kalau tekan sini dia jadi gini, tekan sini dia jadi gini. So teknologi tu berkembang dengan pantas. Jadi rugi kalau kita orang Malaysia ni tidak ikut perkembangan dia. Okey. Next, radar itu memancarkan suatu isyarat berhalaju, ni halaju cahaya ni, kepada kapal terbang B dan mengesan isyarat yang dipantul 4:10⁻⁴ selepas dipancarkan. Maksudnya kita lepaskan isyarat dia pergi kena pada kapal terbang, dia berpatah balik. Masa dia adalah 4:10⁻⁴. Hitungkan jarak. Dia nak hitungkan jarak. So rumus yang kita perlu guna adalah V sama dengan 2D bahagi dengan T. 2D tu sebab apa? Sebab dia pergi dan balik. Sebab rumus asal dia laju sama dengan jarak per dengan masa tak? Ataupun D, distance bahagi dengan T. Ataupun S per T. Sesaran per dengan masa. Jadi sesaran dia 2 kali, pergi dan balik. Sebab tu kita letak 2 depan. So halaju dia 3/10 kuasa 8 sama dengan 2D per dengan 4/10 kuasa -4 masa. Maka D dia adalah ni darat, lepas tu per dengan 2 pula. Okay. Dapatlah nilai jarak dia. Kalau kita kira berapa? 3/8 darat dengan 4/4 bahagi 2. So awak akan dapat 60,000 meter bersamaan dengan 60 kilometer. Itu jawapan dia. 3 markah. Okey.
3 markah. Kalau ketah 2, pengiraan 3 markah. Kat mana markah yang pertama? Bila kita tulis rumus ni, dapat ada markah yang pertama. Sebab rumus V sama dengan 2D per T ni tak ada dalam senarai rumus. Waktu kita kena pandai-pandai kita reka sebab kita fikir dia pergi dan balik, maksudnya 2 kali 2D. Kan? So dapat markah yang pertama, lepas tu yang kedua adalah penggantian dan markah yang ketiga adalah jawapan. Okey. Next. Radar itu mengesan isyarat yang sama selepas dipantulkan oleh kapal terbang lain Q. Isyarat Q itu dapat dikesan lewat daripada isyarat dari P. Bandingkan jarak P dengan Q. Okay. Dia lepaskan satu pung kena di P, patah balik. Lepas tu kena di Q, patah balik. Jadi Q ni lambat sikit pada P. Itu menunjukkan dia lebih jauh ke lebih dekat? Jauh. Dia lebih jauh tak? Sebab dia jauh, dia pergi kena baru patah balik. So jarak P kurang daripada Q sebab Q lebih jauh daripada T. Terbang lain Q. Jadi kalau sebenarnya isyarat tu kalaulah gelombang ni kita boleh nampak sebenarnya di udara kita sekarang ni bersimpang siur sebenarnya. Gelombang daripada Astro lagi, daripada China Thailand lagi, China Australia, China orang putih. Kalau ikut memang banyak di udara kita ni. Cuma kita tak nampak, maka kita boleh hidup dengan tenang sebenarnya. Tak? Tapi kalau katakanlah Allah beri kita nampak gelombang yang tengah bergerak sekarang ni, memang kita tak boleh nak hidup kalau nampak bersimpang siur sekali. Pergi mari. Tak? Line telefon pun berjuta-juta dah. Rakyat Malaysia ni ada 23 juta. 32 juta rakyat Malaysia. Kalau katakan semua orang pakai telefon, 32 juta gelombang yang wujud di sekeliling kita. Bayangkan tak? Cikgu. Ya. Cikgu Oyak ni GPS dia pantul gelombang ke satelit. Cikgu. Lepas tu satelit tu dia pantul mula ke telefon kita. Betul cikgu? Betul. Lepas tu ke dia ada pantul ke orang lain boleh detect Ada pantul ke parabola pusat. Contohnya kalau kita pakai line Maxis lah, dia akan pantul ni bumi, ni satelit. Okey, kita duduk sini bawa telefon. Paling bodoh manusia ni. Gini, ni pencawang Maxis contohnya. Kita ambil, kita dapat, kita pancarkan signal, dapat ke satelit akan pancar hantar balik kepada pusat Maxis lah contohnya lah. Lepas tu masa tu di pusat Maxis tu dia akan analisis data di mana kedudukan kita sekarang. Di mana kedudukan kita. Maka kalau kita nak maknanya orang-orang Maxis tu dia tahu lah kedudukan kita. Tu memang sahih Sekarang ni kita tengah cakap kita tengah PDPR ni pun sebenarnya satelit tengah merakam. Dia sebenarnya tak ada rahsia sebenarnya kita ni. Kalau maklumat tu digodam satelit tu digodam, orang akan dapat semua maklumat pasal kita cakap, kita menulis apa, tak? Sebab di ruangan angkasa kita tu penuh dengan satelit-satelit yang mempunyai kuasa kanta yang sangat tinggi. Tak, cuba buka Google. Google tu bila-bila masa boleh zoom ke rumah kita. Tak? Kamera tu duduk kat mana? Kamera tu duduk di satelit. Walaupun awak Google yang free, awak akan dapat gambar lah. Dapat gambar rumah kita. Tapi kalau awak ada duit, awak bayar, awak akan dapat satu password. Awak boleh buka dan tengok live. Video lagi. Dia tengah merakam
semua aktiviti. Sebab tu orang kata dulu pasal dia cari penjenayah Osama bin Laden tu tak? Sebenarnya Osama bin Laden tu orang kata tak wujud pun. Kalau dia nak cari Osama bin Laden tu bila-bila masa boleh. Sebab dia ada teknologi guna satelit. Sebab tu katakanlah awak ni adalah pengganas, teroris. Awak pun buat tempat awak pun buat tenaga nuklear contohnya. Awak dah kabur korang ni. Tapi sebenarnya orang Google boleh tahu. Lagi-lagi teknologi yang ada pada askar Amerika Syarikat. Dia tak beri orang nak buat negara-negara lain nak buat teknologi nuklear. Dia tak beri. Sebab apa? Akan membahayakan situasi dia lah. Mungkin mengancam dia, boleh serang dia ke tak. Sebab tu kita ni sebenarnya tak ada privacy sebenarnya selepas adanya satelit, adanya GPS. Maklumat awak tu kalau dia nak bila-bila masa saja. Tapi itulah kena berhati-hati lah. Nah, gambar-gambar nak rakam apa semua tu jangan simpan dalam telefon. Rakam gambar pelik-pelik. Dia boleh akses bila-bila masa tak. Sekarang ni kalau telefon kita tu awak perhati kita ada drive. Drive automatik dia akan backup data kita masuk ke dalam cloud. Banyak pula cerita malam ni. Okey, beres? Beres Beres untuk malam ni berkenaan dengan gelombang ni. Gelombang ni seronok kalau kita belajar betul-betul. Sebab banyak aplikasi dia kita boleh guna untuk gelombang. Lagi-lagi dengan teknologi yang kita ada sekali. Okey, saya rasa setakat tu saja untuk malam ni. Okey. Lama-lama pun awak boring juga. Jadi berapa yang hadir malam ni 37, 35 orang, 4 orang lah tak ada. Nanti saya nak screenshot sekejap. Siapa tak ada. Okay. Sini lah. Okay, sini. 2 orang lagi ni siapa? Sekejap tak pula. Kejap. Okay, beres. So, beres dah. So, terima kasih kerana hadir malam ni. InsyaAllah, walaupun tak banyak dapat, kalau ada sikit dapat malam ni pun okey dah saya rasa. Walaupun tak banyak, sebab pembelajaran online ni mungkin awak tak boleh fokus mana. Kita doakan cepat-cepat baik boleh jumpa mula. Okay. So, setakat itu saja untuk malam ni. Kita jumpa lagi pada lain kelas. Okay. Kalau tak ada soalan, ada soalan tak? Kalau tak ada, kita berhenti setakat ni dulu. Terima kasih kerana hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Cikgu, terima kasih. Sama. Cikgu. Ya. Cikgu rasa dengar hari ni 13K ni cikgu buka cikgu. 13K? K 13K ni. Tak tahulah.
rasa tangguh lagi rasa. Aduh. Ke dia bagi negeri-negeri hok sikat je? Setakat ni pengetua kata gitu lah, dia beri ke negeri-negeri hok fasa kedua. Dulu buka sekolah. Tapi nampak Kelantan dengan Pahang naik mula 200 lebih. Tahu lah mana. Ganung ya 70 hari ni. Berdoa lah. Semoga dijauhi. Okey, beres. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Ah.